Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar cikgu-cikgu semua? Baik. Saya Nur Hayati binti Mak Zain dari SK Seksyen 18 Shah Alam dan kawan saya Cikgu Tia Alisa dari SMK Subang Jaya. Baik, bertemu kita di aktiviti kompetisi 3. Sebentar tadi cikgu-cikgu sudah didedahkan dengan apakah yang dimaksudkan kompetisi 3. Baik, dalam aktiviti juga cikgu-cikgu sudah pun melaksanakan aktiviti dalam kompetisi 1 iaitu perkataan. Kompetisi 2 rangkai kata dan bertemu kita semua dalam kompetisi 3 untuk membaca dan memahami ayat. Baiklah cikgu-cikgu, dalam membina ayat ini, pertama ayat tunggal. Tadi cikgu-cikgu sudah didedahkan oleh Dr. Ayu. Jadi dalam membina ayat kita menggunakan strukturnya. Strukturnya ialah S, K dan O. Baik. Kita ulang tadi, kita segarkan, kita bugarkan kembali ilmu yang dapat tadi. Apa dia S, K dan O? Saya tidak suka bercakap seorang diri, jadi saya suka menjemput cikgu-cikgu bersama-sama saya. Sila ambil satu nama. Sebutkan Syakirin. Okey. Sila Cikgu Syakirin sebutkan apa yang dimaksudkan dengan S. Subjek. Betul? Betul. Bagus. Tepuk tangan untuk Cikgu Syakirin. Baiklah. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan K? Kita jemput jejaka harapan. Dari sini. Diri sendiri, tepuk tangan untuk diri sendiri. Hebat. Apakah yang dimaksudkan dengan K? Nak tengok kehebatan seterusnya. Betul atau tidak? Okey lah, kata kerja. Ya, betul juga. Dah soalan dah bocor kan? Kata kerja. Dan seterusnya, apa dia O? Nazurah. Okey. Cikgu Nazurah, apa dia O? Objek. Dalam membina ayat, kita ada subjek, kita ada kata kerja dan kita ada objek. Jadi, sebagai permainan seterusnya, tak perlu nak cabut-cabut. Ini sebenarnya jika cikgu-cikgu di sekolah kalau biasa kata main sebut nama, itu nanti murid kata dah biasalah cikgu, out of date. Jadi bila kita dah buat macam ni, satu imbauan yang baru kepada murid-murid. Wah, dan kita tertunggu-tunggu, adakah giliran kita? Betul tak? Betul. Betul tak? Berdebar-debar. Siapa yang seterusnya? Nak lagi seronok bila cabut nama, rakan boleh bagi hadiah. Okey, hari ni hadiah disimpan ke tahun hadapan. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada membina ayat ini. Baik, siapa yang sudi untuk mencabut S? Sila berdiri dan datang ke hadapan. Okey, dipersilakan. Okey, tunjuk pada kawan-kawan. Sebut kuat-kuat. Abang. Baik, abang. Dalam ayat ni pun kadang-kadang satu perkataan pun boleh menjadi sesuatu bila kita sebut dengan pelbagai intonasi. Abang. Abang. Betul tak? Betul. Betul tak? Sebagai seorang guru bahasa Melayu, kita perlu kreatif dan inovatif. Baik, dengan satu perkataan kita boleh pelbagai intonasikan dia. Baik, seterusnya dipersilakan Cikgu Hazwani cabut untuk K. Terima kasih. Sapu.
sapu. Apa dia? Sapu. Sapu tu apa sapu? Kata kerja sapu ya. Sebab satu lagi dalam kelas peralihan, kadang-kadang muridnya pelbagai bangsa, mereka menggunakan bahasa ibunda mereka. Mungkin ada yang tak faham pun apa dia sapu. Mungkin dia anggap satu tu satu makanan. Satu tu perbuatan yang dia perlu kita terangkan apa dia sapu. Jadi di sini kadang-kadang kita perlu terangkan kepada satu tu, sapu adalah aktiviti menyapu. Okey, terima kasih Cikgu Azwani, sila lekatkan. Baik. Saya persilakan Cikgu. Cuba tunjuk. Oh betul. Betulkah sapu pokok? Tidak. Boleh diterima ke sapu pokok? Tidak. Kalau macam tu, kita minta dia cabut sehingga dapat satu perkataan yang sesuai dan tepat. Cuba sebut sama-sama. Sampah. Ya, betul ke sapu sampah? Betul. Okey, bagus. Kita lekatkan. Terima kasih cikgu. Okey. Kita sudah dapat ayat tunggal yang lengkap. Abang sapu sampah. Okey, dalam kotak ni ada pelbagai. Bila kita laksanakan aktiviti ini, kita boleh gunakan pelbagai cara. Jika perkataan tak sesuai, kita boleh sama ada orang sama mencabut perkataan itu atau kita boleh juga menjemput orang lain. Sebab dalam kelas ada ramai kan? Kalau boleh kita nak semua anak didik kita aktif dan bekerjasama dengan kita. Jadi daripada kalau kita buat aktiviti begini, kalau biasa cikgu seorang yang buat kerja kan, di sini kita dah boleh lihat berapa ramai yang tampil ke hadapan. Kita boleh membina keyakinan diri anak murid kita. Kadang-kadang murid-murid datang sekolah takut je. Jadi dengan aktiviti yang seronok, ceria, cikgu pula gembira, menggembirakan anak murid, jadi mereka akan belajar dalam suasana yang ceria dan kondusif. Baiklah, ini ayatnya abang sapu sampah. Selepas kita buat aktiviti ni, kita minta anak didik kita cuba tulis. Baik. Hari ini saya berikan cikgu-cikgu boleh tulis ayat yang sama. Sila tulis. Nanti saya akan beritahu kenapa, apa rasionalnya aktiviti menulis ini. Sila tulis cikgu-cikgu. Abang sapu sampah. Boleh ke? Bukan plastik dia. Baiklah, kalau semua sudah tulis, cuba angkat. Okey. Okey, abang sapu sampah. Semua orang tulis abang sapu sampah. Siap ada yang tulis nombor 1 lagi. Baiklah. Baik. Sebenarnya cikgu, dalam menulis ini juga kita perlu tegaskan kepada murid-murid bahawa bila kita menulis ada prinsip-prinsip dia. Ini bonus sebenarnya. Tak ada dalam kompetisi ini. Ini adalah bonus. Baik. Saya dah tertulis lain tapi tak apa. Ini dalam huruf kita ada huruf yang berkaki, ada huruf yang ada ekor. Kalau dalam ayat abang sapu sampah, kan? Okey. H itu ada tiang, tiang ke atas, P tiang ke bawah, G adalah ekor. Sama juga kalau yang saya buat baju raju.
B. Tiang. J. Ekor. Dalam aktiviti menulis, saya memang tekankan kepada anak-anak didik saya. Okey? Bila menulis, saya menggunakan peringkat yang asas ini, buku garis 3 lah. Okey? Tiang sampai atas, ekor sampai bawah. Tulis rapat-rapat tapi tidak kena. Letak satu jari, tulis lagi satu. Sebab biasa saya dengan anak murid saya, kalau saya cakap, okey, tulis betul-betul tiang sampai atas, ekor ke bawah, ke bawah, ke bawah, anak murid tak enjoy. Sebab walaupun anak didik kita di tingkatan 1, mereka kadang-kadangnya tahap mereka ada yang sama macam sekolah rendah. Mereka suka gembira. Jadi sambil-sambil menulis itu, sebab asas kepada garis 1, kita menulis guna garis 3 lah. Jadi sebab itulah saya selalu dengan anak murid saya, tiang sampai atas, ekor sampai bawah. Tulis rapat-rapat tapi tidak kena. Letak satu jari, tulis lagi satu. Dan dalam prinsip ayat, yang dalam prinsip menulis ayat, jika cikgu-cikgu dah tengok tadi, abang sapu sampah, semua orang dah letak titik lah ya. Tahniah, betul. Kadang-kadang bila tak ada titik, itu bukan ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap memang perlu ada titik lah. Kan contoh, dalam kotak saya ada pelbagai ayat, tapi saya tunjukkan satu contoh sahaja. Contohnya, ibu goreng ikan, adik minum susu, ayah baca buku. Kemudian daripada ayat tunggal ini, kita akan terus kepada ayat majmud dengan menggunakan kata hubung. Kalau ayat tadi kita boleh abang sapu sampah, untuk seterusnya rasa-rasanya kita nak sambung menggunakan kata hubung apa dan apa yang seterusnya. Siapa boleh memberi idea? Boleh fikirkan nak suku kata hubung apa? Perkataan seterusnya apa? Objek yang seterusnya. Sambil. Okey. Sila cikgu bagi contoh yang lengkap lah. Abang sapu sampah sambil mendengar lagu. Okey, bagus. Tahniah, tepuk tangan. Ada lagi. Selain daripada abang sapu sampah sambil mendengar lagu, ada orang lain? Silakan. Wah, sukar juga, betul tak? Dalam suasana begini kita rasa sukar. Begitulah anak didik kita di sekolah kita, terutama jika mereka di kelas peralihan. Nak keluar abang sapu sampah tu pun tak keluar-keluar. Ini kan pula nak sambung kata-kata hubung yang ada. Contoh kata hubung yang ada yang kita boleh guna: dan, kerana, tetapi, atau. Sambil dah sebut tadi kan? Lalu. Ini kata hubungnya. Jadi sebelum membina ayat majmuk, cikgu perlu beritahu murid-murid mengenai kata hubung ini. Cikgu perlu menjelaskan kepada murid-murid mengenai kata hubung ini, bagaimana dia digunakan untuk menyambung dua ayat. Contohnya kalau sini, abang sapu sampah, abang mendengar lagu. Betul? Kita di sini kita akan buat ayat abang sapu sampah, abang mendengar lagu. Bila kita jadikan ayat majmuk, dia akan jadi abang sapu sampah sambil mendengar lagu. Kita boleh juga letak tetapi, boleh tak? Atau yang mana lebih sesuai? Atau dan? Ke tak sesuai? Baik, itu sama-sama kita fikirkan. Baiklah.
Selain daripada yang ini, selain daripada bina ayat begini, tulis ayat, dan dalam masa tulis ayat ini cikgu, yang penting bila murid-murid menulis, cikgu boleh tengok anak murid kita menyalin tu betul atau tidak. Kadang-kadang ada murid kita yang menghadapi masalah penglihatan. Ada yang tulis dia B akan jadi D. Mereka adalah memiliki ciri disleksia. Okey? Ataupun mereka mungkin menyalin tak habis. Itu biasalah masalah anak-anak di kelas yang terakhir begini. Ya? Baik. Jadi selaku guru kita perlu peka dan perhatian kepada mereka. Baik, selain daripada aktiviti ini juga cikgu-cikgu boleh tayangkan ataupun tunjukkan satu gambar. Dalam gambar tersebut cikgu boleh tengok ada pelbagai aktiviti. Dalam gambar ini cikgu boleh tengok ada pelbagai aktiviti. Baik, cuba Cikgu Nazurah sebutkan aktiviti yang pertama, apa dia? Melipat baju. Melipat baju. Cikgu Rizal? Membaca surat khabar. Membaca surat khabar. Cikgu? Membaca buku. Membaca buku. Okey, ada membaca buku? Cikgu? Menggantung gambar. Menggantung gambar. Okey, cikgu? Membuai. Membuai. Baik, dalam satu gambar kita boleh bina pelbagai ayat. Dan daripada ayat ini kita boleh guna ayat tunggal, membina ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Baik. Baik, sampai di sini saja dahulu untuk aktiviti kumpulan kompetisi 3. Saya telah menerangkan bagaimana nak membina ayat, bagaimana ayat itu dibaca dan difahami, seterusnya menyalin ayat tersebut. Daripada ayat tunggal kita bina dan letak kata hubung menjadi ayat majmuk. Daripada aktiviti tadi juga kita boleh buat dalam menayangkan gambar ataupun menunjukkan kad gambar. Dalam satu kad gambar ada pelbagai kerja yang dilaksanakan. Selain itu juga aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah seperti permainan telefon rosak. Cikgu-cikgu tahu permainan telefon rosak? Oh. Okey. Ya, permainan telefon rosak ataupun kita buat lakonan dengan murid-murid tentang satu situasi. Kita lihat bagaimana murid-murid kita membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Boleh cikgu? Boleh. Ada apa-apa masalah? Okey. Tak ada. Semua boleh menerima idea hari ini. Boleh. Dan terima kasih kerana memberi kerjasama yang baik kepada saya semasa aktiviti hari ini. Sekian, terima kasih.